Alhamdulillah hari ini sihat walafiat. Anak-anak macam mana? Saya kata hari ini semuanya okey lah. Alhamdulillah lah. Okey lah. Jadi kita jumpa pada pagi ini adalah untuk kita membicarakan satu perkara tentang kita punya perkembangan akademik sekolah lah. InsyaAllah. Okay. Jadi seperti yang Cik Manusia maklum, kita tahun ini kita perlu meningkatkan kita punya prestasi akademik, terutamanya persaingan SPM lah. Jadi Cik Rosni sebagai peneraju kurikulum di sekolah ini, saya yakin ada program-program yang Cik telah fikirkan lah, berdasarkan data-data sedia ada lah. Jadi saya rasa topik itu yang kita bincang hari ini tentang perkembangan akademik kita lah. Baik. Jadi pada pendapat Cik Rosni, dalam akademik kita bahagian mana yang perlu kita perbaiki? Okey, kalau kita melihat pada situasi semasa lalu sekarang ni dalam kesibukan kita mengendalikan calon-calon SPM untuk tujuan peperiksaan SPM 2022 ini, yang saya lihat ialah pencapaian dari segi aspek subjek sejarah. Kalau kita fokus pada subjek sejarah ni, di mana subjek ini adalah subjek wajib lulus lah untuk murid mendapatkan sijil SPM bersama-sama dengan kelulusan bahasa Melayu je lah. Betul, saya setuju. Kalau kita lihat pada yang semasa hari ini, sasaran yang saya nampak dalam perkara kita berbicarakan hari ini ialah pencapaian subjek sejarah kita dalam peperiksaan percubaan yang kita telah baru berlangsung baru-baru ini. Grade purata mata pelajaran kita mencapai 5.40 lah. Kalau kita terjemahkan dalam peratusan, maknanya pelajar sejarah kita calon SPM 2022 lebih kurang 84.35% lulus. So GPMP kita 5.40 5.40. Okey. Kalau berbanding dengan yang dulu? Okey, kalau kita lihat pada pencapaian SPM sebelum ini, dan ini untuk pengetahuan kita bersamalah doktor, bahawa ini adalah kohort kedua SPM KSSM. So tidak salah untuk kita bandingkan dengan pencapaian 2021 lah, calon-calon SPM 2021. Betul. Okey, pada percubaan SPM 2021, GPNP kita ialah 7.73 berbanding dengan GPNP 2022 5.40. Jadi kalau di situ kita lihat jauh perbezaan jurang pencapaian kandidat calon SPM 2022 dengan SPM 2021 dalam peperiksaan percubaan memang besar. Dan kita lihat peratusan kelulusan calon-calon SPM tahun ini percubaan 84% lebih kurang, dan pada tahun 2021 hanya 55% sahaja yang lulus sejarah. Betul data tu. Okey. Di sasaran kita tahun ni berapa Cik Rosni? Okey, kalau kita lihat pada propusta yang telah kita jana lah pada awal tahun berdasarkan kepada kita punya take off value, TOV kita, sasaran kita untuk SPM 2022 ini GPNP bagi mata pelajaran sejarah ialah 5.35. Jadi kalau kita banding dengan pencapaian SPM percubaan yang baru ini, saya rasa dia tidak jauh lah daripada sasaran kita. Maksudnya kita dalam track yang betul lagi. Dan saya pun rasa kita perlu fokus pada sejarah ni berbanding bahasa Melayu lah. Sebab saya rasa bahasa Melayu tu kita agak okey sikit lah. Ya, doktor. Jadi saya setuju lah dengan Cik Rosni. Tapi Cik Rosni ada pandangan lain. Katakan memang kita nak sejarah juga. Pada pembicaraan kita hari ini, saya fokuskan pada sejarah dululah. Mungkin pada mata pelajaran yang lain tu kita akan follow up pada masa-masa sesi perbincangan yang lain. So kita bersetuju kita fokus pada sejarah untuk kita fokus pada sejarah je, doktor. Okey. So bila kita bincang tentang pencapaian murid ni, jadi kita perlulah Cik Rosni pun saya yakin dengan ketua bidang lain telah memikirkan program-program jangka panjang, jangka pendek lah untuk jadi untuk kita mencapai GPMP 5.40 untuk SPM 2022 ni. Jadi mungkin kita ada beberapa program yang Cik Rosni telah fikirkan atau Cik Rosni boleh cadangkan lah untuk kita meningkatkan pencapaian murid-murid kita. Okey, baik doktor. Berkaitan dengan pencapaian perbicaraan kita pada pagi ini, realitinya sebenarnya keadaan pencapaian murid-murid kita dalam mata pelajaran sejarah seperti mana saya katakan awal tadi, grade purata mata pelajaran kita 5.40 bagi percubaan 2022 ini. So apa yang saya lihatlah daripada pencapaian ini, daripada sasaran kita punya komposta tu, ada beberapa perkara lah yang telah pihak kurikulum lihat dan mengenal pasti. Satu daripadanya adalah sikap kesedaran murid lah, doktor. Di mana sikap kesedaran murid kita ni, saya tak naklah mengaitkan dengan senario
keadaan negara kita sebelum ini. Ya. Tetapi saya mengambil kira apa yang ada berlaku pada situasi semasa ialah mereka masih lagi belum ada kesediaan dari segi kesedaran diri untuk persediaan SPM ini. Betul. Dan juga kesedaran murid untuk lulus mata pelajaran dalam peperiksaan SPM ini, mereka masih lagi kabur tentang kertas-kertas yang menyumbang pada pemartahan sebenar. Jadi mereka ada yang 2 kertas, ada yang 3 kertas. Mereka menganggap macam sebab kesedaran tu masih lagi rendah. Dulu 3 kertas. Ya, sekarang tinggal 2 kertas saja. Dan mereka tak memahami bahawa kedua-dua kertas tu mesti menyumbang markah dan juga mesti lulus. Baru mereka dapat prestasi sebenar untuk mata pelajaran sejarah. Dan juga saya nampak ketika ini waktu mungkin ada juga, kalau kita lihat dari segi sesi takwim persekolahan kita lah, yang berlanjutan sampai tahun 2023 dan pergerakan jadual pelaksanaan percubaan, peperiksaan sebenar dan sebagainya itu melibatkan 2022 dan 2023, di mana pelajar kita masih lagi tidak dapat membiasakan diri, belum ada keserasian dalam tempoh masa yang merupakan satu norma baru dalam sistem pendidikan di negara kita. Jadi dalam masa yang sama dengan realiti yang kita hadapi hari ini, banyaklah usaha-usaha pihak kurikulum dan juga bidang kemanusiaan, dan di bawah panitia sejarah kami telah mengadakan kelas duha. Kelas duha ni dibuat pada awal pagi bagi laluan untuk pelajar masih lagi dalam keadaan kesediaan, di mana dari segi pemikiran, dari segi kesediaan belajar dan dari segi kesegaran minda. So kita buat kelas duha ni bagi tujuan untuk membantu pelajar tadi mendapatkan kesedaran dan juga membuat persediaan. Selain daripada itu juga kita mengadakan kelas akademik cemerlang yang kita buat selepas tamat sesi persekolahan pada hari Selasa dan hari Khamis. Dan juga telah diadakan bengkel-bengkel teknik menjawab yang mana kadang-kadang pelajar-pelajar kita ni dia memerlukan satu input daripada pihak luar. Jadi kita telah menyemput guru-guru cemerlang, guru-guru yang mahir dalam pemeriksaan kertas sejarah ini. Kita datangkan ke sekolah dan kita adakan perbengkelan bagaimana teknik untuk menjawab soalan-soalan sejarah bagi kesediaan SPM 2022 lah. Ya, itu yang kita memang kita dah buat daripada awal tahun sampai sekarang kan. Jadi program tersebut lah. Jadi saya rasa kita dah ada data. Capai kita setakat ni 540. Ya, saya. Target kita 535. 535. Okey. Jadi perlulah ada program-program tambahan pada Encik Rosni untuk kita meneruskan kecemerlangan murid ni. Ya. Kalau kita lihat dari segi perkembangan ataupun pencapaian prestasi pelajar-pelajar ini selepas kita melihat pada apa realiti berada di sekolah, dan saya telah berbincang daripada unit kurikulum beberapa option lah, beberapa pilihan yang mungkin kita nampak dari segi pengalaman dan juga pengetahuan kita untuk peningkatan prestasi calon-calon SPM ini telah disusun lah. Bagi tujuan itu doktor, pertama kami sedang sekarang ini melangsungkan camp. Kita telah melangsungkan camp trial SPM. Maksudnya di sini ketika pelajar ini menduduki peperiksaan percubaan SPM 2022, terdapat waktu-waktu senggang dalam jadual percubaan tadi. Jadi kita tidak leka, kita tidak lepaskan ataupun kita mengambil waktu itu bersama dengan guru-guru subjek yang mana mata pelajaran itu belum lagi diuji dalam peperiksaan percubaan. Kita adakan camp-camp trial di mana pelajar dimantapkan lagi dengan persediaan kelas-kelas bimbingan mengikut subjek sepanjang tempoh jadual peperiksaan percubaan SPM 2022. Jadi waktu senggang yang tidak ada kertas dijalankan itu, pelajar-pelajar kita masih lagi membuat ulang kaji bersama-sama dengan guru. Maksudnya dia berulang kaji secara terbimbing lah, doktor. Kemudian kelas bimbingan kita adakan semasa cuti sekolah. Sekarang telah pun sampai pada waktu cuti persekolahan pekan ketiga bulan Disember. Kelas-kelas bimbingan semasa cuti ini sedang rancak dijalankan. Ia berjadual, doktor. Berjadual, dan juga kita ambil kira kehadiran murid tadi supaya kita dapat pantau kehadiran murid dan pelibatan murid walaupun waktu cuti sekolah. Dan apa yang kami rancang nanti selepas kita pada tahun 2023 nanti, kita mengadakan camp score A pula.
Jadi untuk tahun depan tahun depan. Yes. Jadi lanjutan daripada itu Januari 2023 kita masih lagi sesi persekolahan yang berlanjutan 2022-23. Kita laksanakan program Camp Score A ni. Saya cadangkan doktor untuk kali ini kita nak buat di luar sekolah. Supaya budak mendapat satu senario, atmosfer, keadaan yang agak jauh beza daripada sekolah, supaya mereka lebih terangsang dan mereka akan dapat bahawa mereka belajar tu lebih efisien dan lebih proaktif di situ. Dan di sini juga kami telah melahirkan beberapa sebelum inilah dari program-program perkembangan akademik, kita telah melahirkan beberapa pelajar yang kita namakan sebagai guru muda. Jadi dalam program guru muda untuk Camp Score A ni, saya nampaklah daripada pengalaman-pengalaman sebelum ini, pelajar belajar bersama dengan rakan mereka, dan ketika itu guru subjek hanya sebagai facilitator. Dan bila mereka belajar bersama-sama dengan rakan mereka, nampaknya mereka lebih mudah untuk menerima, mungkin dari segi laras bahasa, mungkin dari segi body language, mungkin dari segi kesarasian mereka sebagai rakan, dan mereka belajar bersama-sama. Jadi guru muda akan membimbing rakan-rakan tadi, dan feedback yang sudah-sudah sebelum ini kami dapati bahawa mereka gemar pada situasi ini dan tidak ada lagi pelibatan guru hanya sebagai facilitator je, pemudah cara je. Dan bagi pelajar-pelajar yang kami lah nampaklah, sebab masih lagi ada pelajar-pelajar yang masih di tahap rendah pencapaian subjek sejarah ni, kita masih meneruskan lagi kelas fajar, yang mana kelas ini bermula pada pukul 7.30 pagi hingga 8 pagi. Kelas ini dibimbing bersama dengan guru-guru subjek sejarah. Dia lebih kurang macam one to one coach lah. Jadi di sini pelajar dibimbing dengan seorang murid dan seorang guru untuk menyelesaikan soalan-soalan yang aras mudah dahulu. Di mana waktu setengah jam ini dimanfaatkan untuk mereka menguasai teknik menjawab, fakta dan juga huraian dalam soalan-soalan aras mudah. Dan kami jangkakan pada pelajar, kami berharaplah pada kelas fajar ini, pelajar-pelajar, murid-murid kita yang terlibat ini, sekurang-kurangnya mereka lulus dalam subjek sejarah, supaya mereka layak mendapat sijil SPM, dan secara tak langsung ia akan mempertingkatkanlah peratus kelulusan bagi sekolah SMK Pancung. Jadi saya rasa pilihan-pilihan yang Cik Rosli dan rakan-rakan kurikulum 3 tadi memang saya rasa memang baguslah. Dan ini semua akan kita laksanakan pada Januari insyaAllah. InsyaAllah pada bulan Januari kan. Kalau kita lihat perkara itu, murid dah mula ada kesedaran, murid dah sedia untuk belajar. Betul tak? Yang mengagumkan doktor ya, pada ketika ini feedback daripada pelajar-pelajar calon SPM kita ini, mereka minta sendiri kelas-kelas bimbingan secara terancang dan kelas-kelas bimbingan secara berfokus ini. Dan mereka daripada perbincangan saya dengan guru-guru sejarah, dari segi teknik menjawab mereka telah ada teknik untuk menjawab, tetapi dari segi pengingatan pada fakta dan menguraikan fakta secara lebih berkesan, terutamanya pada soalan-soalan kehebat lah. Jadi perkara-perkara ini saya nampak buatkan berlangsung, dan bila kita lihat pada realitinya data kita, saya rasa kita dalam track yang betul lagi. Kita masih dalam sasaran yang tepat lagi. So tahniahlah, jadi maknanya Cik Rosli dengan rakan-rakan akademik telah memikirkan beberapa program yang akan dilaksanakan khususnya untuk meningkatkan sejarah lah. Yes, So jadi kita bagaimanakah seterusnya, langkah seterusnya untuk Cik Rosli dengan tim? Okey, selepas kita melihat apa dia realiti keadaan di sekolah berdasarkan data-data yang sedia ada, kemudian kita ada pilihan-pilihan terbaru selain daripada apa yang telah kita laksanakan. Apa yang kami rancang seterusnya doktor ialah untuk kita dalam proses menyediakan pelajar bagi tujuan kecemerlangan subjek sejarah ini, kami guru-guru sejarah dan juga pihak kurikulum lah mendapati bahawa adalah lebih wajar kita mendekati emosi dan juga kesediaan calon-calon SPM tadi. Kerana bila mendekati pelajar dengan lebih dekat lagi ni, saya rasa kita dapat lebih membawa keyakinan diri dan juga kesediaan dan juga tumpuan fokus fikiran mereka pada peperiksaan. Dan biasanya kami buat dalam penelitian sejarah ini, kita laksanakan program set kata di mana pelajar-pelajar tadi dibagikan pada set-set dan guru-guru mengikut set. Jadi bila set ini yang cemerlang, sederhana dan juga yang agak lemah itu, pelajar ini didekati supaya mereka mendapat keyakinan
bagi tujuan untuk menjawab peperiksaan. Dan dalam pelaksanaan program SET ini, kehadiran murid itu kami, bila kita telah menjentik lah perasaan mereka telah ada kesediaan, mereka telah ada kesedaran, kehadiran murid itu didapati lebih meningkat dan lebih committed dengan kelas-kelas seperti ini. Dan dalam masa yang sama juga kita dapat mengenal pasti masalah peribadi, bahawa pelajar-pelajar kita ini datang daripada pelbagai latar belakang, berbagai permasalahan daripada rumah tangga. Jadi di situ kita menyelesaikannya supaya mereka mendapat keyakinan, mereka mendapat suntikan motivasi daripada guru, dan mereka akan lebih yakin untuk menduduki peperiksaan. Jadi program yang kita Cerosti dah rancang ni keterlibatan melibatkan semua guru macam mana? Pertamanya memang saya lah sebagai guru penolongan akademik. Saya jadi peneraju di sini dan saya dibantu oleh Ketua Bidang Kemanusiaan dan mendapat satu kerjasama yang sangat kuat daripada panitia sejarah dan juga guru-guru subjek sejarah dengan tempat yang terima. Kerana bila kita menjalankan program SET, nanti kita sampai kepada program Skor A, semua keterlibatan guru-guru menengah atas sejarah ini kami akan libatkan serta. Jadi kita akan modelkan program-program ni bagi tujuan yang penambahan program-program bagi peningkatan kecemerlangan ini, kami akan mulakan sebaik saja tamat percubaan peperiksaan SPM dan ia sudah pun berlangsung sekarang. Dan bila saya dapati daripada pengalaman-pengalaman yang lalu, pelajar-pelajar kita ni sampai saat akhir pada malamnya pun, dan oleh kerana kita pun pernah pada ketika dahulu menjalankan PDPR, kita boleh menjalankan pembelajaran itu walaupun di rumah masing-masing melalui media sosial dan juga pelbagai kaedah yang kita teknologi yang kita ada hari ini. Dan persediaan pelajar-pelajar itu memang saya kira sampai saat akhir. Jadi saya nampaklah program-program yang telah dirancang, saya nampak basically bila program tersebut siapa in charge, bila masanya dan pengisiannya lah. Cuma kita kena pastikan juga dari segi penjaminan kualiti itu berlaku. Betul. Ya. Jadi selepas kita melihat apa yang realiti kita dah rancang apa yang kita akan laksanakan, dan kita nampak apa yang boleh kita jadikan pilihan bagi tujuan peningkatan subjek sejarah bagi calon SPM 2022 ini, penjaminan kualiti memang perlu sekali. Ia sebagai macam satu penutup lah kepada setiap program supaya kita dapat lihat apa outcome daripada apa yang kita laksanakan. So pencapaian murid ini direkod. Kita masih lagi menggunakan head count, di mana kita melihat pelajar tadi daripada peningkatan grade, proses dia mencapai daripada yang rendah kepada yang tinggi, dan nampaknya head count ini sangat membantu. Dan kita dapat mengenal pasti masalah-masalah, terutamanya pada saya melihat pada pelajar yang miss cemerlang dan yang miss lulus lah. Betul. Kemudian bimbingan guru sejarah bersama-sama murid akan dapat dipantau, akan dapat dilihat secara pemantauan dan pemerhatian, yang mana secara langsung guru dapat melihat pelajar-pelajar ini telah pun menguasai fakta dan juga teknik menjawab serta keyakinan diri bagi tujuan menduduki peperiksaan SPM. Dan seterusnya doktor, dalam penjaminan kualiti ini saya sangat berterima kasih dalam pihak pengurusan sekolah pun kami sentiasa membuat sesi dialog bagi melihat calon-calon SPM dari segi pencapaian, dari segi permasalahan, dari segi cabaran, yang mana kami duduk bersama-sama dengan pihak pengurusan, guru-guru yang terlibat dan juga semua guru subjek SPM bagi tujuan untuk kita menyelesaikan isu-isu semasa, masalah-masalah semasa dan cabaran-cabaran, mencari alternatif ataupun langkah-langkah peningkatan yang kita kena ambil segera. Dan seperkara lagi, alhamdulillah pihak pengurusan di bawah kepimpinan pengetua sekolah ada satu program yang selalu pelajar menunggu-nunggukan ataupun yang menanti setiap tahun, di mana pengetua akan bersama-sama dengan pelajar-pelajar cemerlang dalam satu sesi santai makan tengah hari bersama dengan calon-calon cemerlang, yang mana mereka seolah-olah macam melihat bahawa satu penganugerahan kualiti, yang mana pelajar-pelajar cemerlang ini satu ketika akan menjadi pelajar cemerlang yang sebenarnya dalam keputusan SPM mereka. Kita teruskan program tu, program makan bersama pengetua tu. Terima kasih. Okey. Jadi alhamdulillah lah, daripada kerja kita pada pagi ini, okey, kita dah bersetuju
iaitu topiknya adalah untuk peningkatan sains sejarah. Dan tahniah kepada Encik dan juga tim akademik telah menyenaraikan pilihan-pilihan untuk program-program yang akan dijalankan. Dan saya nampak jelas Encik Rosli dah nampak program-program ini dan tahu bila nak laksanakan. Jadi saya harap nanti kita dapat feedback yang sesuai lah dapat program ni. InsyaAllah Doktor. Jadi terima kasih Encik Rosli. Terima kasih kepada Doktor. Kita buat follow terus dalam program ni. InsyaAllah Doktor. Terima kasih.